Shinjuku station tu misalnya memang selalulah pergi, boleh dikatakan setiap sehari misalnya akan pergi dekat situ untuk makan nasi, sebab misalnya kalau tak makan nasi lain rasa perutnya. Misalnya Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai semua, apa khabar semua? Welcome back to Mr. AA Jalan-Jalan. Okey, untuk konten kali ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan semua mengenai percutian Mr. AA selepas percutian di Korea Selatan. Dekat mana? Lepas ini Mr. A akan beritahu. Bagi siapa-siapa yang baru saja mengikuti channel ini merupakan channel Traveller Mr. A. Baru saja mengikuti, boleh tekan butang subscribe dan sila tekan butang loceng untuk terus mengikuti channel ini. Okey, tips-tips sebelum kita nak travel ke Jepun. Kali ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan pengalaman Mr. A lah, apabila Mr. A pergi ke Jepun. Kadang-kadang ada orang sebut Japan, Jepun, mana satu yang betul lah. Kalau dalam bahasa Inggeris sebenarnya Japan, kalau kita Jepun, macam tu kan sebutan. Macam saya akan sebutnya Japan, untuk memudahkan bahasa kita kan. Apa itu tips travel ke Japan ataupun Jepun? Yang pertama sekali kita kena tahu mengenai visa. Untuk rakyat Malaysia pergi ke Japan, kita tak perlukan visa. Jadi ia sangat memudahkan. Kita hanya menggunakan pasport saja, pergi ke Japan macam biasa. Itu sangat mudah. Okey, nombor 2, dari segi kos, budgeting ataupun currency di Japan, kalau ikut budgeting yang terkini yang bisa cek sekarang ini, berbanding dengan dahulu, tak banyak beza sangat lah. Lebih kurang kalau RM1 Malaysia, duit Japan lebih kurang 0.35 sen, macam itulah nilainya. 35 sen RM1 Malaysia, macam RM1 Malaysia ni tak ada apa-apa nilainya dekat Japan kan. Sebab kalau kita nak berbeli makanan sekalipun yang murah dekat sana, 1,000 yen tu pun dah kira sangat mahal berbanding dengan duit Malaysia lah kan. Okey, terusnya ketiga, apa yang kita perlu tahu? Kita perlu tahu map ataupun macam mana itinerary kita sepanjang perjalanan kita dekat Japan. Sudah pasti kita tahu yang Jepun ini ialah satu bandar metropolitan yang sangat besar, antara bandar-bandar yang terbesar di dunia, di mana apabila kita tidak merancang dengan sebaik mungkin, kita akan boleh lost in space lah apabila berada dekat Japan. Jangan expect Japan ataupun dekat Tokyo ni dia macam dekat Malaysia, macam ni senang. Macam ni saya first time sampai dekat Japan, Tokyo, memang agak pening sikit lah. Perlukan masa fikir betul-betul, ini adalah jalan ke sini dan sebagainya. Walaupun saya selalu banyak travel ke mana negara sebelum ini, sebelum ke Japan. Saya pernah pergi ke Korea. Bagi saya Tokyo dia agak complicated sedikit, so kita kena tahu macam mana jalan yang sebaik mungkin. Kita kena faham hadap, kena fikir, dalam otak ni dah nampak dah macam mana peta Japan tu, supaya kita tahu perjalanan kita
untuk seterusnya, untuk memudahkanlah. Takkanlah kita setiap kali nak pergi ke mana-mana kita pergi mencari maps dan sebagainya. Yang pasti kena ada maps lah. Untuk yang jenis yang budget traveller macam Mr. A selalu bekalkan maps dekat tangan lah untuk memudahkan apabila travel. Okey, keempat ialah dari segi transportation. Dari segi transportation, jangan risau, dekat Japan ataupun dekat Tokyo ni, dekat bandar Tokyo ni, transportation dia sangat-sangat banyak. Sebab berbanding dekat Malaysia ataupun dekat Kuala Lumpur, memang kita dah tahu banyak transportation macam LRT, MRT macam tu kan. Tapi dekat Japan ni lagi banyak pilihan, sampaikan pening kita tak tahu yang mana satu. Dia ada harga yang murah, ada yang sederhana, ada yang mahal. Terpulang pada kita untuk menggunakan transportation yang mana. Yang pasti misalnya kita cadangkan apabila kita nak gunakan mana-mana transportation, waktu misalnya pergi tahun 2016 itu, misalnya beli kad Pasmo ataupun kad Swissia card, dia macam kad touch and go, di mana kita memudahkan kita untuk pergi ke mana-mana. Sebab kad Pasmo ataupun kad Swissia card ni, dia macam kad yang boleh digunakan dekat mana-mana. Macam kita pergi 7E ataupun kedai runcit, kita pun boleh beli. Swipe je menggunakan kad tersebut. Bukan setakat hanya untuk transportation saja. Sangat mudah kan? Okey, kelima ialah tentang tempat untuk kita tinggal. Ia bergantung pada setiap orang. Sudah pasti bagi Mr. A, macam Mr. A seorang backpackers, Mr. A akan mencari tempat tinggal yang murah. Bagi yang nak stay dekat tempat mahal, memang berlambat lah. Siapa yang golongan kayangan tu terpulang lah pada korang. Tapi untuk yang backpackers, misalnya suggestkan kita korang boleh menggunakan sharing dorm ataupun stay dekat capsule. Sebab dekat sana banyak sharing dorm ataupun capsule. Capsule ni macam kita stay dekat dalam capsule. Jangan risau untuk yang perempuan bagi saya, sebab macam capsule ni, hotel capsule diasingkan. Kalau lelaki dia untuk kawasan lelaki saja, kalau perempuan saja. Jadi dia agak selamat lah untuk lelaki dan wanita. Okey, keenam, dari segi makanan, untuk yang Muslim, bagi Mr. A, Mr. A nak bagi tahu, ia agak sukar lah bagi Mr. A sepanjang berada dekat negara Japan ni. Sebab kebanyakan Mr. A akan beli makanan yang mudah dekat sana. Onigiri itu kan benda yang biasa dekat sana, mudah untuk dapat lah. Tapi yang biasanya kalau rasa nak beli nasi macam tu, misalnya akan beli macam kebab, ataupun waktu tu misalnya beli dekat kebab house. Dekat Japan ni ada kedai-kedai Arab lah, ada beberapa kedai tapi tak banyak sangat, tak banyak pilihan, so terhad. So kita kena tahu dekat mana lokasi kedai tersebut. Macam dekat area Shinjuku Station tu misalnya memang selalulah pergi. Boleh dikatakan setiap sehari misalnya akan pergi dekat situ untuk makan nasi. Sebab misalnya kalau tak makan nasi, lain rasa perutnya. Misalnya akan beli kebab rice, harga waktu tu lebih kurang 400 yen, 400 ke 500 yen macam tu. Agak mahal lah kan kalau convert ke duit Malaysia. Okey, ketujuh, dari segi bahasa, yang kita faham, Japan antara negara yang mendaulatkan ataupun sangat mementingkan bahasa ibunda dia. Jadi jangan expect yang dekat Japan ni banyak translation dalam bahasa ataupun tulisan perkataan Rumi. Jadi tulisan-tulisan yang kebanyakannya ialah tulisan-tulisan
bahasa mereka sendirilah kan. Yang untuk mungkin traveller daripada luar, bagi misalnya suggestkan kita pergi ke Tokyo Information Center ataupun TIC. Dekat sana ada beberapa tempat dia akan letakkan Tokyo Information Center ni untuk memudahkan tourism ataupun pelancong daripada luar lah. Macam dekat Tokyo Station, Shinjuku Station, dekat situ memang ada satu pusat information untuk orang-orang daripada luar. So kalau kita perlukan apa-apa, ada masalah dan sebagainya, kita just pergi dekat situ. Sebab orang dekat situ ataupun orang yang bertugas dalam Tokyo Information Center ni, dia boleh berbahasa Inggeris lah, of course lah. Takkanlah dia nak tugaskan orang yang langsung tak tahu. Tapi walaupun dia pandai berbahasa Inggeris, apabila misalnya bercakap dalam bahasa Inggeris dengan mereka, misalnya rasa misalnya jauh lebih pandai lagi bahasa Inggeris, walaupun simple words, apabila bercakap dengan dia pun bisa dapat dengar agak slang dia lain kan. Okey, seterusnya dari segi culture. Bagi misalnya dari segi culture dekat Jepun ni, culture orang Jepun ni sangat-sangat berbudi bahasa lah. Tiap kali kita apabila bercakap dengan mereka, selepas kita membeli dan sebagainya, memang mereka akan ucapkan dalam bahasa mereka ucapan terima kasih sambil tu mendongakkan kepala. Bagi misalnya ini ialah satu culture yang sangat-sangat bagus lah berbanding di Malaysia. Mungkin culture kita ucap terima kasih macam tu saja, tapi di negara sana bukan setakat dengan ucapan, tapi dengan pergerakan sekali, menunjukkan kita menghormati sesiapa saja, bukan setakat orang luar, orang lokal sekalipun, mereka sama-sama menghormati antara satu sama lain. Itu yang misalnya dapat rasa apabila berada dekat sana, menyebabkan misalnya rasa apabila berada dekat Jepun ni, kita rasa negara ni sangat-sangat mementingkan adab sopan antara satu sama yang lain. Seterusnya, ke-9, dari segi masa. Dari segi masa, perbezaan masa antara Jepun dan Malaysia ialah 1 jam. Kita kena tahu dia hampir sama juga macam kita pergi ke Korea Selatan, 1 jam perbezaan masa, di mana sekiranya masa dekat sana lebih kurang pukul 4, jadi dia akan 1 jam lebih awal daripada local area kita. Di mana kita tahu kan, Jepun ni kan ialah ibu negara matahari terbit. Matahari terbit kan, tempat matahari mula-mula ni, tak tahulah betul ke tak. Yang pasti dekat situlah kita kena tahu 1 jam ini lebih awal daripada kawasan kita, maksudnya lebih awal daripada Malaysia. Kita hanya tukar saja 1 jam. Macam misalnya dekat Jepun sekalipun, misalnya tak tukar pun jam, sebab kita dapat agak macam jam misalnya sendiri pun memang 1 jam lebih awal. Kalau dekat Malaysia sekalipun sama juga kan, tak ada bezanya. Okey, seterusnya ialah ke-10, free wifi untuk traveller budget. Misalnya nak bantu ataupun nak memudahkan traveller yang budget macam misalnya sendiri, misalnya akan menggunakan hotel wifi. Macam misalnya memang tak top up mana-mana untuk kemudahan internet sepanjang berada dekat sana. Sebab utama bagi misalnya dekat sana memang berlambat tempat-tempat untuk kita dapatkan kemudahan internet, terutama apabila kita stay dekat hostel ataupun dorm. Macam capsule pun dia akan sediakan wifi, sebab mungkin culture dekat sana kot, dekat sana mereka masyarakatnya memang dah fully ataupun menggunakan sepenuhnya kemudahan online ni. Apabila tak ada kemudahan online ni, jadi mereka akan jadi rasa pelik kan. Sebab itulah dekat mana-mana tempat mereka akan sediakan kemudahan free wifi tak berbayar untuk siapa-siapa yang nak menggunakannya. Kalau dekat taman-taman sekalipun, kalau kita nak singgah, kita tengok ada tak signboard yang menunjukkan ini adalah taman yang ada kemudahan
free wifi. Jadi kita boleh singgah, relax dekat situ, onkan line, and then kita boleh access mana-mana kemudahan internet. Sangat mudah dekat sana. Okey, dan terakhir sekali ialah dari segi season, iaitu season ini kalau dekat sana berbanding dengan Malaysia hanya ada musim panas dan musim hujan kan. Kalau dekat sana ada 4 musim di mana kita kena bersedialah. Kalau musim biasanya, kalau nak musim yang waktu ais ataupun musim sejuk macam tu, pergilah bulan Disember macam tu, korang pergilah. Suka sangat kan. Macam ni saya pergi bukannya bulan Disember, tapi sebelum musim sejuk sekalipun, saya dah rasa macam mana sejuknya musim tu. Waktu tu dah mencecah lebih kurang 8 darjah Celsius macam tu. Memang perlukan pakaian yang tebal sikit lah. Walaupun waktu tu belum lagi musim sejuk. Jadi kita kena biasakan dirilah, sebab dekat sana keadaan lain daripada Malaysia. Okey, saya rasa itu saja perkongsian untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Siapa yang nak pergi Japan boleh saya cadangkan ataupun bagi tahu, galakkan untuk rakan-rakan traveller khasnya pergilah ke Japan. Sebab itulah Malaysia ataupun negara kita sebelum ini kan pernah mencadangkan, mewawarkan dasar pandang ke timur ataupun dasar pandang ke negara matahari terbit macam tu kan. Di mana kita tengok macam mana kemajuan dekat sana. Bagi Malaysia, kemajuannya antara negara yang sangat-sangat maju, tetapi dalam kemajuan itu mereka selalu ataupun mereka masih lagi mengekalkan keadaan norma-norma ketimuran Asian country. Kita dapat rasa keadaannya dia taklah, walaupun dalam kemajuan tu mereka still lagi ada macam nilai orang Jepun dahulu. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.